بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Salam Ramadan Karim. Sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu sekali lagi dalam rancangan siri tadabbur tafsir mubin. Dan pada kali ini insya-Allah kita akan membicarakan perihal firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah ayat ke-187. Saya akan bacakan sedikit daripada ayat tersebut dan kita akan bersama-sama membincangkan akan tafsiran para ulama berkaitan dengan ayat ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Shadaqallahul azim. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam membicarakan ayat ini, kalau kita melihat ia adalah berkaitan dengan apa yang sedang kita jalani pada hari ini, iaitu kita sedang berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan pastinya kita semua dalam keadaan sedang berpuasa, dalam keadaan kita ini sedang mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa kita. Dan tahukah sidang penonton yang dirahmati Allah bahawa puasa itu ada tata caranya. Puasa itu ada adab-adabnya dan puasa itu juga ada peraturan-peraturannya. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, ia adalah berkaitan dengan satu perkara yang suatu ketika dahulu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam pada bulan Ramadan. Apa dia? Iaitu perbuatan bersetubuh di antara suami dan juga isteri. Kalau kita melihat daripada satu riwayat yang telah pun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Al-Barra' ibn Azib radhiyallahu anhu bahawa pada bulan Ramadan semua penganut Islam tidaklah bersetubuh dengan isteri mereka baik pada waktu malam ataupun siang hari. Akan tetapi ada sebahagian kecil daripada kalangan sahabat yang telah pun melakukan larangan itu. Hal ini sebenarnya akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah pun menurunkan ayat ini sebagai apa? Sebagai satu keringanan kepada umat Islam. Dan ini juga menunjukkan betapa agama Islam itu amatlah meraihkan akan keringanan kepada para umatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu adalah mudah. Namun kita perlu ingat bahawa sekalipun agama Islam itu mudah, tetapi kita tidak boleh memudah-mudahkan ataupun mempermainkan akan agama Islam. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kita lihat
Allah Subhanahu wa taala telah menggunakan bahasa yang sangat lunak. Allah Subhanahu wa taala telah menggunakan bahasa yang sangat berkias berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan suami dan isteri. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah pun gunakan perkataan apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahawa mereka, yakni isteri itu adalah merupakan pakaian kepada kamu, dan kamu juga, wahai para suami, adalah merupakan pakaian bagi mereka. Apakah yang dimaksudkan dengan pakaian ini? Maka para ulama menyatakan ada dua makna. Ya, yang pertama adalah makna yang zahir, merujuk kepada apa? Kerana lelaki itu menjadi pelindung kepada wanita, dan inilah yang dinamakan sebagai apa ini dikatakan sebagai libas ataupun pakaian. Yang kedua, yang merujuk kepada apa? Kepada ketenangan. Apa maksud ketenangan? Ya, apabila suami dan isteri itu berada dalam keadaan yang harmoni, saling memerlukan di antara satu dengan yang lain, maka akan mewujudkan ketenangan ataupun yang biasa kita sebut sebagai sakinah. Itulah yang dimaksudkan dengan libas, yang dimaksudkan dengan pakaian dalam ayat ini. Jadi apabila kita merujuk kepada ayat ini juga, betapa Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kepada kita bahawa dalam Islam itu ada peraturan-peraturan yang perlu diikut, namun sekiranya suatu peraturan itu tidak dapat diikut kerana ada sebarang keuzuran dan sebagainya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita, ya, sekalipun perkara itu barangkali dilarang pada awalnya. Namun dalam hal ini bukanlah bermaksud bahawa kita ini boleh bermudah-mudah ataupun boleh sahaja untuk kita melanggar akan larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang keuzuran. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada ayat ini juga, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan antara satu yang menjadi fadilat ataupun kelebihan kepada kita yang sedang berpuasa ini adalah untuk kita ini beriktikaf. Apa dia maksud iktikaf? Biasanya kita dapat lihat pada masjid dan surau, di pintu-pintunya akan ada niat iktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud beriktikaf? Yakni kita ini duduk di dalam masjid dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, ini juga adalah satu daripada makna kita mendirikan bulan Ramadan. Jadi sama-samalah kita ambil peluang ini untuk kita mendirikan bulan Ramadan Al-Mubarak dengan 3 perkara, iaitu yang pertama dia. Yang pertama apa dia? Iaitulah dinamakan sebagai siam ataupun berpuasa. Inilah sudah tentu tuntutan yang paling utama dalam bulan Ramadan. Yang kedua ialah qiyam, yang merujuk kepada mendirikan bulan puasa ataupun Ramadan itu dengan pelbagai amalan, termasuklah kita beriktikaf, termasuklah kita solat sunat tarawih dan juga amal ibadah yang lain. Dan yang ketiga iaitu Al-Quran. Janganlah sesekali kita leka, janganlah sesekali kita ini lupa untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Kalaupun tak dapat baca sampailah khatam, jangan sampai kita langsung tidak membaca Al-Quranul Karim. Dan kalau dapat juga kita baca Al-Quran itu dengan tafsirnya, mudah-mudahan kita dapat kefahaman yang mendalam terhadap apa yang kita bacakan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini akan ada manfaatnya dan dapat kita sampaikan kepada yang lain. Kita bertemu lagi dalam siri Tadabbur Tafsir Mubin pada kali yang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.